Ingin mengenali lebih lanjut tentang SK Pulau Indah? Jom tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton. Nama saya Husin. Dan saya Aira. Dalam video kali ini, kami akan membawa anda mengenali lebih lanjut tentang SK Pulau Indah. Husin, boleh kenalkan kepada mereka tentang latar belakang sekolah? Sudah tentu Aira, mari penonton sekalian. SK Pulau Indah ditubuhkan pada 1946, iaitu hampir 80 tahun yang lalu. Nama asal sekolah ini ialah Sekolah Kebangsaan Pulau Lumut, mempunyai seramai 2,300 orang murid. SK Pulau Indah merupakan sebuah sekolah amanah Malaysia bermula tahun 2014. Sejak itu, banyak cabaran ditempuhi warganya sebelum berjaya tamat tempoh kontroversi pada tahun 2021. Tidak dinafikan lagi, banyak cabaran yang dihadapi sepanjang SK Pulau Indah bergelar sekolah amanah. Namun berkejayaan demi kejayaan yang diperolehi menjadi bukti segala cabaran itu terbayar. SK Pulau Indah berjaya tamat tempoh kontroversi sekolah amanah pada tahun 2021. Kejayaan ini merupakan hasil kerjasama semua pihak yang ditunjangi para pentadbir yang berkarisma. Mari saya perkenalkan para pentadbir SK Pulau Indah. Dengan adanya 112 orang guru, perlunya barisan kepimpinan yang mantap. Keperluan dan kemahuan setiap individu diambil kira selain aspek kematuhan peraturan menjadi kunci keharmonian warga SK Pulau Indah. Memperkenalkan guru besar SK Pulau Indah yang baru, Puan Wan Salesa binti Wan Saleh, bergandingan bersama Tuan Haji Ahmad Abdillah bin Hairun, Tuan Haji Muhammad Amirul Hakim Elias Francis Lim bin Abdullah, Encik Muhammad Haris bin Halim dan Encik Roslan bin Lah. Gandingan mantap ini diharap terus memacu sekolah ke arah melestarikan kegemilangan sebuah sekolah amanah terhebat negara. Selain guru yang kompeten, kemudahan yang baik juga akan memberi impak kecemerlangan murid. Oleh itu, dari masa ke masa, penambahbaikan dilaksanakan menurut kemampuan sekolah. Seindah namanya, SK Pulau Indah terdiri daripada pelbagai bentuk bangunan yang mempunyai fungsi tersendiri. Terdapat juga kemudahan yang disediakan untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapa bentuk kemudahan yang mungkin berlainan dan tidak terdapat di sekolah lain. Jom ikuti kami meninjau sekitar kawasan sekolah serta kemudahan-kemudahan yang disediakan. Bermula penganjuran solat zuhur berjemaah mingguan di Dewan Amanah pada tahun 2018. Timbul idea mendirikan sebuah surau baru yang boleh menampung jemaah melebihi 500 orang. Melalui sumbangan pelbagai pihak, maka akhirnya sebuah surau yang dinamakan Al-Farabi berjaya dibina dengan kos sejumlah RM500,000. Kini, antara program-program yang dijalankan di surau ini termasuklah solat zuhur berjemaah harian, kelas pengajian Al-Quran, majlis ihya Ramadan selain program bulanan terhebat surau iaitu solat subuh berjemaah di SKPI. Dewan Amanah menjalani projek naik taraf yang pesat bermula tahun 2017. Sengkuap batu awning dipasang secara berbingkai, sistem audio yang baik dipasang dan terkini kipas juga dipasang demi keselesaan pengguna. Dengan kos naik taraf yang telah melebihi RM90,000, kebijaksanaan pentadbir dulu dan kinilah yang memungkinkan naik taraf ini berjaya. Husin, apa yang kamu tengah buat ni? Saya tengah memberi makan kepada ikan-ikan di sekolah kita lah. Ikan? Oh, itulah kelainannya longkan di sekolah kami dan sekolah lain. Longkan di sekolah kami ada ikan. Ini adalah kolam aliran lestari. Ia pada awalnya merupakan longkang yang biasa di hadapan pejabat. Kini, ia ditambah baik dengan adanya pam air, aliran lestari yang bersih serta ditambahkan ikan-ikan perhiasan dan juga ikan tilapia. Selain mengindahkan lagi di sekitar lokasi, ia juga bertujuan memberi pendedahan kepada murid dalam aspek penjagaan ikan termasuklah soal kebersihan. Ini pula merupakan bilik kreatif. Ia disumbangkan oleh Kerajaan Negara Republik Korea melalui COFIS. Ia digunakan untuk mempromosi budaya setempat melalui kebudayaan termasuklah tarian dan nyanyian lagu tradisional.
Bilik pemulihan di bawah seliaan Puan Tuan Farizan ini telah mengalami perubahan mengagumkan. Telah dipindahkan beberapa kali, kini bilik pemulihan berada di sebelah bilik rehat guru. Bilik ini terus cantik untuk memberi sokongan kepada murid bersasar untuk belajar lebih selesa. Best yang boleh main kat sini. Inilah taman permainan baru Prasekolah SK Pulau Indah. Dia menerima belanja sebanyak RM18,000 hasil daripada sumbangan PIBG. Terima kasih kepada PIBG atas sumbangan yang diberikan. Apabila ia siap kelak, pasti murid prasekolah akan seronok bermain sambil belajar di SK Pulau Indah. Jarang sekali kami tunjukkan bilik ini. Anda nak tahu ini bilik apa? Inilah bilik rehat guru. Bilik ini berfungsi untuk kegunaan para guru berehat, terutamanya setelah penat menjalankan tugas di sekolah. Di dalam bilik ini terdapat dekorasi kayu yang diambil daripada runtuhan bangunan lama sekolah. Selain itu, terdapat info-info yang ditampal di sekeliling dinding termasuklah sejarah penubuhan sekolah. Semua sekolah ada makmal komputer kan? Tapi uniknya, makmal komputer ni disebabkan ia menempatkan 21 unit komputer riba, 23 unit komputer peribadi dan 70 unit komputer tablet untuk program sekolah Inuma. Program sekolah Inuma merupakan program pendidikan di bawah tajaan swasta. Sebanyak 70 unit komputer tablet Samsung disediakan untuk kegunaan pembelajaran dalam talian. Selain yang kami telah paparkan seperti tadi, banyak lagi yang tak mungkin kami dapat ceritakan satu persatu dalam video ini. Jom lihat beberapa ruang kemudahan lain yang tersedia di SK Pulau Indah. Setiap daripadanya dilabel bagi tujuan informasi dan pendidikan khusus kepada murid. Kita ada ramai kawan berbakat dalam menyanyi, bersyair dan mendeklamasi sengaja. Kan Aira? Betul tu Husin. Jom saya terangkan lebih lanjut mengenai hal ini. Kira. Program-program akademik dan ko-akademik merupakan salah satu aspek pelajaran yang ditekankan di sekolah. Program pencarian bakat yang berterusan memberi peluang kepada murid mencungkil bakat selain melatih diri untuk tampil lebih yakin di hadapan. Program akademik seperti kelas elit ini adalah inisiatif tambahan guru di luar waktu persekolahan untuk memberi lebih input kepada murid. Selain itu, terdapat juga program-program akademik berbentuk pertandingan seperti roket air, mendeklamasikan sajak dan sebagainya untuk meningkatkan potensi murid. Sebagai contoh, di bawah unit pemulihan, guru-guru dibantu ibu bapa mengadakan sukaneka buat murid pemulihan. Dalam pertandingan tersebut, diselitkan elemen bermain sambil belajar sesuai dengan tahap dan kebolehan murid bersasar tersebut. Setiap tahun, guru-guru menyediakan latihan untuk pertandingan ko akademik seperti Scrabble, action song, nyanyian lagu patriotik. Selain membawa pasukan ke pertandingan luar, murid-murid ini aktif membuat persembahan ketika sambutan-sambutan tertentu di sekolah. Kelab Kebudayaan di bawah kendalian Encik Ehsan Salahuddin merupakan antara kelab yang paling aktif mencari bakat dalam nyanyian tradisional dan tarian. Latihan yang konsisten ditambah dengan kemudahan yang mencukupi, maka tidak hairanlah bakat mereka sangat terselah. Terdapat juga guru yang komited membuka peluang kepada murid untuk aktiviti tambahan. Seperti contoh, Puan Haslinda dan Encik Muhammad Hai membawa seorang murid tahun 6, saudara Aiman Faiz, menyertai kuaya ke pertandingan di negara Indonesia pada November 2023 nanti. Sehingga video ini dirakam, saudara Aiman sedang giat menjalani latihan pusat pada setiap hari selepas waktu sekolah sebagai persediaan ke pertandingan tersebut kelak. Terima kasih Aira atas penerangan program akademik dan ko-akademik sebentar tadi. Para penonton, ko-kurikulum juga menjadi sebahagian daripada wadah pendidikan negara. Di SK Pulau Indah, jurulatih amat komited memberi latihan dan membawa atlet ke pertandingan. Pada 2023, pasukan bola sepak di bawah kendalian Encik Khairi telah mencipta sejarah mendapat tempat ketiga di kejohanan bola sepak MSSD. Capaian terbaik ini mengulangi rekod 15 tahun yang lalu. Syabas buat semua pemain. Jarang membuktikan pasukan bola jaring hotshot di bawah kendalian bekas jurulatih terdahulu pernah ke pertandingan terbuka antarabangsa
dan mengalahkan pasukan negara Sri Lanka. Untuk mengulangi kegemilangan tersebut, Puan Azura sedang membuat pencarian bakat seawal 9 tahun. Mari kita doakan usaha beliau membuahkan hasil kelak. Bola baling juga ada sejarah kecemerlangan yang amat manis di peringkat MSSD pada tahun 2023. Jurulatih baru iaitu Encik Azril dan Encik Firdaus menggalas tugas mengendalikan syariat bakat baru atlet bola baling untuk menakar sejarah manis kejayaan pasukan bola baling kelak. Kenapa saya pakai baju sukan pula ni? Aira, awak buat apa tu? Saya ada pemilihan atlet rugby. Cikgu Mus akan pilih untuk lawan nanti. Tunggulah Aira, saya nak join juga. Ramai nak sertai pasukan rugby Sentul SK Pulau Indah ni tahu. Pasukan ini merupakan antara pasukan paling jaya dalam lipatan sejarah sukan SK Pulau Indah. Meneruskan legasi jurulatih terdahulu Encik Muzamil, pasukan kini dikendalikan oleh barisan jurulatih antaranya Encik Mas dan Encik Faidatul. Bagi tahun 2023, antara kejayaan pasukan ini termasuklah Johan Cup bawah 10 Kait Muang Kelang, Johan Pit bawah 12 kepada kejohanan Shah Alam Prince, Johan Cup peringkat MSSD Kelang dan banyak lagi. 3 atlet SK Pulau Indah mewakili daerah Kelang ke peringkat MSSS dan saudara Irfan mewakili negeri Selangor ke pertandingan peringkat MSSM dan mendapat naib Johan Cup. Syahbaz dan Tania diucapkan kepada semua pihak yang bersungguh-sungguh dan setiap yang disebuli. Kalah dan menang jadi adat sebuah pertandingan. Apa yang lebih penting, pengalaman yang diperolehi pasti tidak mampu dibeli dengan mudahnya. Betul tu. Husin, macam mana dengan penglibatan pihak luar di sekolah kita? Oh ya, nak cerita ni lah Aira. Jangan ikut saya. Waswak merupakan antara penyumbang dana dan program khidmat sosial yang paling besar. Pada tahun 2023, pelbagai program telah dijalankan. Antara yang terkini ialah program pendidikan Microsoft Office yang telah berlangsung pada Julai 2023. Program khidmat sosial ini memberi peluang tambahan murid mengembangkan ilmu ICT. Program Jalinan Mesra Ibu Bapa ini diadakan bagi memberi peluang ibu bapa dan komuniti membantu murid-murid dalam pembelajaran menguasai 3M. Selain itu, ia bertujuan berbincang dan berkongsi hal-hal berkaitan pendidikan anak murid pemulihan. Pada akhirnya, terbentuk hubungan baik antara warga sekolah dan komuniti dalam hal pendidikan. Gotong royong perdana merupakan salah satu lagi bukti betapa eratnya kerjasama komuniti, terutama ibu bapa dengan pihak sekolah. Panas cuaca hari ni. Aira, tengok apa tu? Ya, saya tengah tengok Facebook sekolah kita. Pagi tadi, admin baru je upload pasal program kita pagi tadi kat sekolah. Oh, menarik tu. Nak tengok sekali boleh? Boleh? Sebagai memanfaatkan perkembangan teknologi semasa, Facebook sekolah digunakan untuk menyebarkan info mengenai sekolah. Dijemput para penonton untuk like, komen dan kongsi info yang terdapat di laman tersebut. YouTube juga merupakan saluran sebaran info yang berkesan. Kami ada channel YouTube tahu. Sila buat carian SK Pulau Indah di YouTube. Jemput langgan, tekan like dan komen positif untuk memberi lebih semangat kepada pihak kami. Kedua-dua saluran tambahan ini kami gunakan untuk memastikan segala info sampai ke perhatian komuniti. Dibantu masyarakat setempat yang amat peka dan prihatin, maka tidak hairanlah kita semua bergerak seiring bagi menggapai lestari kegemilangan. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Itulah sedikit cerita mengenai keunikan di sekolah kami. Semoga berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye.